Kita sering mendengar dan diberitahu mengenai kota-kota lama yang hilang, kota-kota yang bersejarah seperti Inca, Machu Picchu, Leones, Aztlan, Kota Z dan pelbagai lagi. Namun bukan itu yang ingin kita bicarakan pada hari ini. Wujudnya sebuah kota lama yang hilang di Sabah diberi nama Silimpopo. Hai semua, kembali lagi ke Best Best TV. Terima kasih kerana menonton. Adakah benar wujudnya kota lama Selimpopon atau ianya adalah sebuah hoax ataupun kisah palsu? Wujudkah bukti dan kesahihan pada cerita-cerita yang disampaikan? Atau adakah ianya sekadar kisah lisan yang diperbesar berdasarkan cerita dan gambar-gambar lama yang ditemui dan disebarkan? Mari kita telusuri dan siasat cerita Selimpopon ini. Ada antara kita yang mungkin pernah mendengar mengenai kisah Selimpopon sebagai sebuah kota yang hilang di Sabah di awal kurun ke-20 sekitar 1901 hingga 1934, atau ini adalah kali pertama anda mendengarnya. Mari kita telusuri dan cuba fahami akan kisah Selimpopon ini. Selimpopon terletak kira-kira 120 km dari Tawau, hampir 15 km dari Kelabakan. Sekitar penghujung tahun 1080-an ataupun 1880, eksplorasi untuk mendapatkan arang batu telah bermula di Sabah dan terdapat beberapa lokasi seperti di Labuan dan di Sandakan, dan akhirnya ke Selimpopon dan wujudnya sebuah pelombongan arang batu di Selimpopon. Bagaimana ianya terjadi? Pada awalnya, arang batu di Sabah ditemui di Sandakan, tetapi kuantitinya dan kualitinya adalah sedikit dan tidak banyak. Oleh itu, pihak Sandakan Goldfield Limited telah mengupah E.A. Phillips untuk mencari lokasi lain yang mempunyai arang batu. Penemuan demi penemuan berjaya dilakukan, tetapi kuantitinya tidaklah banyak. Setelah pencarian giat dilakukan, akhirnya E.A. Phillips dan krunya tiba di Sungai Limpopo dan berjaya menemui sim arang batu yang tebal. Lapisan ini digelar Queen Sim. Dalam konteks pelombongan arang batu, Queen Sim adalah lapisan yang berada di dalam bumi dan mengandungi arang batu yang boleh diekstrak. Salah satu lapisan yang kaya dengan arang batu berkualiti tinggi. Ia merupakan sumber arang batu yang sangat bernilai dan digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuklah pembakaran dan penghasilan tenaga. Maka selepas itulah bermulanya pembangunan di kawasan Selimpopon. Setelah pada 1904, pemilik Sandakan Bay Coalfield Limited dan ejen mereka Livingston Halton & Co. kemudiannya memohon konsesi pelombongan kepada syarikat berpiagam Borneo Utara. Konsesi itu adalah termasuk hak eksklusif untuk melombong prospek arang batu dalam tempoh 99 tahun ke atas kawasan tanah seluas 2,331 km persegi dan permukaan dengan keluasan seluas 51 km persegi untuk kemudahan perlombongan arang batu tersebut. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan, konsesi itu membenarkan syarikat memotong kayu dalam kuantiti tanpa had yang diperlukan untuk pelombongan itu secara percuma, dan bayaran pelombongan ditetapkan pada 2.5 pence bagi setiap tan arang batu keras yang dilombong. Nilai yang bersamaan dengan lebih kurang sekitar 50 sen hari ini. Satu tan arang 50 sen untuk bayaran pelombongan. Dan ianya masuk ke poket syarikat berpiagam Borneo Utara. Macam ada yang dah kenal kan guys? Okey, begitulah bermulanya kisah pembangunan di Selimpopon sehingga wujudnya landasan kereta api untuk membawa arang batu ke pelabuhan. Apabila wujudnya aktiviti pelombongan, pastinya ianya memerlukan tenaga kerja yang ramai. Pekerja-pekerja di Selimpopon ketika itu terdiri daripada penduduk tempatan dan juga asing.
Dengan statusnya sebagai kawasan pelombongan arang batu yang terbesar di Borneo Utara, pelbagai kemudahan dan infrastruktur dibangunkan. Namun, di awal kewujudannya, pelbagai rintangan dan masalah berlaku. Kekurangan pekerja, mogok dan rusuhan pekerja sedikit membatutkan perkembangan Si Limpopo. Syarikat Berpiagam Borneo Utara bekerja keras untuk memastikan lombong tersebut dapat dijayakan dengan sebaiknya. Permintaan meningkat secara mendadak akibat Perang Dunia Pertama, menyebabkan hasil pelombongan adalah baik dan menguntungkan. Di era kemuncaknya, dikatakan kira-kira 1,000 pelombong telah bekerja di situ pada masa tersebut yang terdiri daripada pelbagai bangsa, tempatan dan juga luar negara. Bayangkan, pasti setiap dari mereka mempunyai keluarga dan jumlahnya pasti ramai. Dikatakan lebih kurang 3,000 penduduk ada di Si Limpopo pada ketika itu. Si Limpopo dianggap sebagai sebuah kota dan bandar ketika itu kerana pembangunan serta kemudahan infrastruktur yang ada ketika itu seperti hospital, kedai, balai polis, sekolah dan pelbagai lagi. Ianya dikatakan sama seperti sebuah bandar di kota Inggeris. Dan untuk makluman tontonan puan-puan juga, wujudnya juga mata wang khas Si Limpopo yang diberi nama Si Limpopo Token. Si Limpopo Token ini digunakan untuk urusan harian perdagangan dan ekonomi di kawasan tersebut dan mungkin juga di kawasan sekitarnya. Kawasan perubahan dan penempatan di kawasan Si Limpopo dibina mengikut kasta serta taraf pekerja. Dikatakan keluasannya melebihi 200 hektar. Kehebatan Si Limpopo menyebabkan ianya lebih dikenali berbanding kawasan-kawasan lain seperti Tawau ketika itu. Dikatakan juga jumlah penduduk di Si Limpopo itu lebih ramai daripada mereka yang menetap di Bandar Tawau. Terdapat bukti bergambar yang disimpan oleh waris pekerja yang pernah bekerja di situ. Mari kita lihat. Sebetulnya saya nak tahu banyak lah, tapi dengar dari mama kan, dia bilang sana dulu ada banyak arang. Bapak saya kerja sana sebagai kerani, pakcik saya kerani besar. Sampai tahun 30-an lah, diorang di sana. Selepas itu diorang balik pergi Tawau. Kita boleh saksikan bagaimana aktiviti kemasyarakatan dan sosial di Si Limpopo serta kepelbagaian bangsa yang ada di sana pada suatu masa lalu. Si Limpopo digelar sebagai kota yang hilang setelah ianya ditinggalkan dan tidak lagi diusahakan setelah kos operasinya, tidak lagi ekonomik serta saingan penggunaan minyak sebagai bahan bakar utama. Kejadian ini berlaku sekitar tahun 1934 dan ke atas lah. Apabila bahan seperti batu arang ni, arang batu tidak lagi menjadi pilihan utama setelah adanya minyak. Setelah ianya ditutup, sebilangan besar pekerja lombong akhirnya keluar dan menetap di sekitar kawasan Tawau. Kawasan tersebut dilitupi belukar dan ditelenggami hutan. Infrastrukturnya juga ada yang mengusang, roboh dan dibersihkan. Namun, masih juga terdapat beberapa peninggalan tapak serta struktur yang utuh sehingga kini. Semoga sejarah Si Limpopo sebagai pengeluar arang batu terbesar Asia Tenggara suatu ketika dahulu diberi pendedahan dan dijadikan produk sejarah untuk tatapan dan pengetahuan umum serta generasi Sabahan secara amnya. Mungkin boleh masukkan ke dalam buku teks ataupun dokumentari yang lebih detail lagi, yang lebih lengkap mengenai Si Limpopo. Itulah tadi sedikit perkongsian daripada Best mengenai Si Limpopo. Ya, wujudnya kota yang hilang di Sabah diberi nama Si Limpopo. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Kalau ada video ataupun apa-apa video menarik, tajuk yang ingin kamu dengar daripada Best, sila tinggalkan komen ataupun boleh DM Best. Nanti Best akan cuba untuk sampaikan dan kongsikan cerita mengenai video itu. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Itu Hidden City pasal itu batu arang saja. Itu yang main topik di sana. Orang putih di sana ambil batu arang.